Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita sambung kuliah kita yang kita berhenti lebih kurang 2 bulan, di mana kita berhenti tajuk bai'ah dan kita sambung pada tajuk bai'ah muka surat 80 70 9. Iya kan? Bukan dah baca? Hah? Kalau tak silap saya sudah baca? Belum? Buku saya kebetulan, kitab saya kebetulan yang ditanda tak ada. Mungkin rumah saya dipecah masuk, pencuri itu curi buku tasawuf. Mungkin dia nak belajar aku. Jadi ini buku lain, jadi tandanya kita. Muka surat berapa? 70? Jauh nih, ya? 79. Kalau tak silap saya 82. Bai'ah golongan wanita. 79 tu kita telah baca dah, 80 pun telah baca dah. 80, 82. Habis dah situ dah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah yang jauh-jauh kita dekat-dekatkan, kita rapatkan lagi rapat lagi berkat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 83, bai'ah golongan wanita. Jadi sebelum ini kita telah belajar, kita telah dengar tentang tasawuf, maksud tasawuf, asal perkataan tasawuf daripada mana, perkembangan ilmu tasawufnya daripada zaman dulu sampailah sekarang. Kita dengar dah sikit-sikit. Kemudian kita dengar pula betapa pentingnya kita belajar tasawuf. Kemudian masuk bab yang kedua, metod amali dalam tasawuf. Yang pertama kita telah pun baca tentang suhbah. Jadi bila metod amali, manhaj amali, benda yang kita perlu buat. Kalau tak buat, kita tidak akan rasa. Macam kalau nak pergi KK, kita tak musafir, tak berjalan, sampai bila pun tak sampai KK. Rasa nak pergi KK, rasa bagus pergi Kota Kinabalu, tapi tak mula berjalan, maka kita tak akan sampai bila-bila. Begitulah juga kita belajar tasawuf. Bila sampai kepada metod amali, benda yang perlu kita buat, tiba-tiba kita tidak buat. Samalah juga benda yang perlu kita berjalan, tiba-tiba kita tak berjalan, tak akan sampai. Jadi metod amali yang pertama yang kita belajar ialah suhbah. Mendampingi golongan yang mempunyai kepribadian yang layak sebagai seorang murabbi mursyid. Kemudian kita baca pula tajuk mencari pewaris Muhammadi, iaitu mencari ulama yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan sebagaimana yang layak sebagai seorang murabbi mursyid yang mampu bimbing anak murid. Kemudian sampai pula metod amali yang ketiga, iaitu bai'ah. Bai'ah ini kita dengar dah sebelum ini. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Telah pun kita huraikan, sesungguhnya orang yang melakukan janji setia dengan engkau wahai Muhammad, mereka ini sebenarnya melakukan janji setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjanji dengan Nabi samalah berjanji dengan Allah. Sayang kepada Nabi samalah dengan sayang kepada Allah. Ikut kata-kata Nabi samalah dengan ikut wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada Nabi samalah dengan benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Jadi orang yang melakukan bai'ah dengan Nabi ini, para sahabat, mereka sebenarnya berjanji setia melakukan bai'ah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita dengar dah tentang tajuk bai'ah
tentang tajuk talqin ataupun tentang musafahah, sama lah tu ya. Kalau ada orang sebut musafahah pun sama dengan talqin, sama dengan bai'ah. Jadi yang talqin individu pernah kita dengar apa yang berlaku kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah sendiri, anak yang dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jaga Sayyidina Ali, kemudian Nabi berbai'ah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita dengar dah benda tu. Yang malam ni pula kita dengar bai'atul nisa. Bai'ah golongan wanita, perempuan. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abdul Qadir Isa Al-Aziz Al-Halabi rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bai'atul nisa, bai'ah golongan wanita. Hadisnya an Salma binti Qais radhiyallahu anha, daripada Salma binti Qais radhiyallahu anha. Ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ihda khalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Salma ni? Perawi hadis juga bagi tahu Salma ni adalah salah seorang makcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalati itu makcik-makcik. Ihda salah seorang makcik. Salah seorang ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab khalah, makcik sebelah ibu. Kalau ammah, makcik sebelah bapa. Bahasa kita Melayu, adik-beradik sebelah mak kita panggil ibu saudara, bapa saudara sebelah ibu. Kalau mak saudara, pak saudara sebelah bapa pun kita panggil sama juga. Bapa saudara, mak saudara sebelah bapa. Bahasa Arab, ammun, pakcik sebelah bapa. Ammah, makcik sebelah bapa, adik-beradik bapa. Ammun, adik-beradik bapa yang lelaki. Ammah, adik-beradik bapa yang perempuan. Kalau sebelah ibu pula, dia panggil khal. Khalun, khal. Khal ni adik-beradik lelaki sebelah ibu. Adik-beradik lelaki ibu kita, dia panggil khal. Kalau adik-beradik perempuan mak kita, ibu kita, kita panggil khalah. Ini plural dia. Khalah singular, plural dia khalat. Sikitlah bahasa Arab. Salma binti Qais ni salah seorang mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sallat ma'ahu al-qiblatain, dan beliau sempat ataupun sama-sama berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa sembahyang qiblataini. Salma binti Qais ni salah seorang makmum Rasulullah semasa peristiwa Nabi sembahyang di Masjid Qiblatain, Masjid Quba, yang mana masa sembahyang itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah supaya menghadap daripada Baitul Maqdis, pusing menghadap ke Baitullah di Makkah. Pusingnya menghadap lebih kurang 180 darjah. Jadi Salma binti Qais ni makcik Nabi, dia sempat sembahyang dengan Nabi, berpusing daripada arah kiblat Masjidil Aqsa, kemudian berpusing ke arah Masjidil Haram Makkah. Kisah dia kita tahu dah. Wa kanat ihda nisa'u Bani Adi ibn Najjar. Beliau ini merupakan salah seorang perempuan Bani Najjar, ya, Bani Adi bin Najjar. Qalat, Salman kata, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku datang jumpa Nabi, fabaya'tuhu, lalu aku berbai'ah dengan Nabi. Fi niswatin minal ansar, dalam kalangan satu kumpulan wanita puak-puak Ansar. Ini menunjukkan kepada kita bai'ah bukan berlaku di kalangan lelaki sahaja. Golongan wanita pun tu sama mengambil bahagian, berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma syarata alaina ala an la nusyrik billahi syai'a, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat syarat kepada kami, nak bai'ah, kau kenapa? Engkau mesti jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nabi bagi tahu. Kalau bahasa kita sembang, kau nak bai'ah dengan aku boleh, kata Nabi.
tapi engkau berjanji. Nabi bagi syarat berjanji supaya engkau tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji yang pertama. Yang kedua, wala nasrif. Kau tak boleh tak boleh mencuri. Dalam Islam, kalau Salma binti Qais dan puak-puak Ansar ini tidak berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, mereka sebenarnya terikat dengan undang-undang Islam. Bila mereka mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalaupun mereka tidak berjanji setia dengan Nabi, mereka wajib taat kepada Rasulullah. Sebab apa? Hukum taat kepada Allah wajib, hukum taat kepada Nabi wajib. Walaupun kita tak berjanji dengan Nabi, walaupun para sahabat tak berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Salma berjanji? Ini nak menunjukkan kepada kita berjanji dalam Islam untuk benda baik, dan sekiranya kita mampu untuk menunaikan janji, itu adalah perkara yang mamduh, mulia, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh senang, kita nak faham. Hukum kita sebagai seorang anak taat kepada mak bapak. Apa hukumnya? Wajib. Jadi buat apa kita berjanji lagi dengan mak kita? Mak kita kata engkau kena janji dengan aku belajar sungguh-sungguh. Kalau kita tak janji dengan mak bapak kita nak belajar sungguh-sungguh pun, wajib kita taat dia. Bila mak kita kata, "Mat, kau nak belajar sungguh-sungguh. Kau ni SPM, kau ni sudah berada di pusat pengajian tinggi. Mat, engkau kena berakhlak mulia." Walaupun kita tak janji dengan mak kita suruh saja begitu, tetap kita wajib mentaati ibu bapa. Tapi kenapa mak kita pula dia ikat kita, dia kata, "Mak, kau kena janji dengan mak, kau tak boleh main lagi. Kau tak boleh banyak berjalan-jalan, berayau-rayau. Kau kena janji dengan mak, kau kena belajar bersungguh-sungguh, kau menjadi anak yang berguna suatu hari nanti untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk negara kita." Mak pun berjanjilah. Berjanji yang macam ini, kalau mamat tadi tidak berjanji pun dia wajib taat kepada ibu bapa. Tapi kalau berjanji lagi bagus. Mak ni ikat Muhammad anak dia dengan janji. Muhammad pun dia terikat dengan janji dengan ibu bapa dia. Bila dia langgar janji tadi, dia berdosa. Bila dia langgar janji tadi, dia derhaka kepada ibu bapa dia. Satu, derhaka kepada ibu bapa, yang kedua derhaka kerana langgar janji. Ini yang menyebabkan istiqamahnya hati seorang mukmin. Dia wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, dia pun berjanji setia dengan Nabi, bai'ah dengan Nabi. Nabi baca talqin kepada dia, kemudian dia ikut. Dia bersetuju untuk berjanji setia. Dia terikat dengan dua ikatan. Satu, ikatan taat kepada Nabi. Dua, ikatan kerana berjanji. Tapi ingat, innal ahda kana mas'ula. Bila berjanji, janji ini akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan, akan ditanya di hari akhirat nanti. Nak bagi tahu kepada kita di sini, janji ini boleh dilakukan untuk benda-benda yang baik dalam agama. Sebab itu Nabi ajar kita berjanji. Ada setengah golongan, dia kata apa yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi ini, orang-orang tarikat ini adalah sesat. Mereka pergi berjabat salam dengan guru, kemudian cium tangan guru, kemudian berjanji, tak tahu apa dia berjanji. Mereka tak tahulah apa-apa. Kita tahu ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ulama buat daripada kurun pertama, kurun kedua sampai zaman kita ini adalah bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita belajar, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, kerana apa yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka mempunyai hujah, mereka mempunyai dalil yang bertepatan dengan agama, ikut syarak. Cuma dalil tu kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Sebab ilmu agama telah dihadam oleh para ulama, kemudian dia bawa kepada kita siap sudah. Macam hari ni lah, kita pergi Pak Wel, dekat-dekat nak raya, kita pergi Pak Wel, kuih yang ada pada kita,
di Pak Wel itu sudah siap, tinggal kita beli. Bila manusia hari ini, ulama bagi satu rumusan, boleh ulama kata. Yang ini dia pertikaikan lagi. Ulama sudah bagi kepada kita satu masalah yang telah selesai, tinggal lagi kita buat. Macam tadi kita pergi di supermarket, ada kuih, tinggal lagi kita beli makan. Tapi masalah sekarang ini, kita pergi supermarket, kita tengok kuih yang tersiap, kemudian kita pertikaikan, macam mana boleh jadi macam ini? Halal atau tidak ini? Diperbuat daripada apa ini? Gandum datang daripada mana? Aku tak tahu pun. Mana dalilnya? Gandum ini boleh buat kuih begini. Manusia ini bertikaikan. Padahal dia nak buat jemput-jemput pun suruh isteri. Kotor-kotor. Suruh isteri buat. Tak tahu nak buat macam mana. Nak bagi sedap. Nak goreng, semua orang boleh goreng. Nak pertikaikan apa yang dilakukan oleh alim ulama yang menjual kuih tadi. Dah berpuluh-puluh tahun dah dia kerja buat kuih. Tiba-tiba kita tak pandai buat kuih, pergi pertikaikan. Dia generasi dia buat tempe, jual tempe. Kita pergi senang-senang je, tempe ni daripada apa, datang daripada mana, halal ke tidak, masuk minyak apa ni, gini-gini. Dia daripada atuk nenek moyang dia, keluarga dia pun nama keluarga tempe sudah. Mahirnya dia dalam buat tempe. Macam ulama tadi, ilmu mereka telah hadam bermula daripada zaman awal Islam lagi, Asrul Tadwin. Zaman ulama-ulama mencatat ilmu-ilmu agama. Selesai sudah. Tiba-tiba kita terlebih bijak. Baru umur sikit-sikit, kalau orang Kelantan cakap, belajar di pondok baru tak habis mangkuk wudu lagi. Orang pondok buat makan wudu. Kenapa? Sebab belikan banyak, mahal. Jadi wudu masih, jadi makan dengan nasi. Jadi makan banyak pun tak habis mangkuk wudu lagi, sudah nak keluar fatwa macam-macam jenis. Tak boleh. Jangan cepat melatak. Apa yang berlaku? Ada dalilnya. Ini dalil Nabi kata, Salman bin Qais, Nabi bagi syarat supaya jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau Nabi tak bagi syarat, ini pun Salma binti Qais wajib tidak boleh menyekutukan Allah, walau dengan apa sekalipun. Nampak tak? Supaya kita faham. Wala nasrif, tak boleh mencuri. Wala nazni, tak boleh berzina. Wala naqtul auladana, dan tak boleh membunuh anak-anak. Wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina, dan tidak boleh mengadakan pendustaan yang direka-reka di sisi kami. Maknanya buat benda-benda yang mungkar, buat benda-benda yang tak senonoh seperti zina, ataupun menuduh seseorang itu melakukan zina, benda yang direka-reka. Sekarang ini ramai manusia yang bercakap reka-reka. Belum lagi dengar sesuatu benda yang sabit, pasti, kemudian berita itu sudah tersebar. Belum lagi tahu anak si fulan bin si fulan keluar dengan siapa. Tak tahu keluar dengan siapa. Tiba-tiba kita cakap anak si fulan bin si fulan itu mengandung sudah. Minta maaf saya sebut. Orang cakap hilang darah sudah. Daripada mana datangnya ilmu, daripada mana datangnya keputusan yang sabit mengatakan si fulan bin si fulan itu berlaku pada dia sekian. Padahal dengan siapa dia keluar kita tak tahu, tiba-tiba kita bawa berita. Ini Nabi tegak. Dalam ni Nabi kata, jangan kamu mendatangkan pendustaan yang direka-reka. Kata si anu bin si anu berzina, si fulan bin si fulan begini. Perkataan tadi menunjukkan kita menuduh seseorang itu melakukan zina. Berat hukumannya, 80 sebatan. Kalau berzina belum kahwin, 100. Beza 20 saja. Menuduh dengan berzina. Sekarang ini nak berzina, ramai yang takut. Ada juga iman, tapi tak ada ilmu, tuduh zina senang-senang saja. Na'udzubillah. Jadi kita minta jawab. Wala naqsi fi ma'ruf, dan Nabi juga buat syarat yang ke-6, jangan kamu
melakukan maksiat kepada baginda. Bila baginda suruh kamu buat benda yang makruf, tak boleh lawan, tak boleh tentang. Sedangkan kalau Nabi tak cakap begini pun, Nabi tak bagi syarat pun, kalau Nabi buat, Nabi suruh, Nabi bagi tahu kita kena buat, wajib kita buat. Wala taqala. Kemudian Nabi bersabda, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wala tabshusna azwajakunna, jangan kamu menipu suami-suami kamu. Ini dikhususkan kepada perempuan, jangan tipu suami. Terbalik Ustaz. Sekarang ini bukan suami cakap pada isteri, jangan kau menipu aku. Isteri pula cakap pada suami, abang jangan tipu saya. Kenapa? Pasal kahwin mungkin. Janji siap-siap dah, abang nak berjanji hari ini, jangan tipu saya. Isteri pula buat syarat kepada suami. Dulu Nabi ajar perempuan zaman Nabi, isteri, suami yang bagi syarat pada isteri supaya isteri jangan menipu suami. Terbalik sekarang ini. Kita nak bagi tahu si isteri supaya jangan tipu kita segan-segan. Tapi isteri, warning apa? Terbalik sikit. Sebab dulu isteri yang banyak tipu suami, sekarang ni suami pula yang banyak tipu isteri. Sebab itu isteri berani warning suami. Tapi ala kulli halnya, apa-apa pun Nabi bagi tahu syarat dia jangan tipu suami. Dua-dua boleh. Suami bagi syarat kepada isteri jangan tipu suami, ataupun isteri bagi syarat kepada suami jangan tipu isteri. Dua-dua boleh. Tak jadi masalah. Benda yang diharuskan oleh agama boleh kita buat syarat. Begini. Boleh kita berjanji. Qalat. Lalu Salma binti Qais tadi kata, fabay'nahu thumma sarafna. Lalu kami pun buat bai'ah dengan Nabi. Kami setuju. Nabi kata kau jangan menyekutukan Allah, kau jangan mencuri, kau jangan berzina, kau jangan itu, jangan ini. Lalu mereka kata mereka setuju. Thumma sarafna. Kemudian kami pun berbeza. Lepas kami bai'ah dengan Nabi, kami pun keluarlah daripada jumpa Nabi tadi, meninggalkan Nabi. Faqultu li imra'atin minhunna. Lalu aku sebut kepada seorang perempuan di kalangan mereka, irji'i, balik jumpa Nabi. Fasali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah meninggalkan Nabi dah. Lepas tu sampai di luar, dia suruh seorang perempuan jumpa balik dengan Nabi supaya tanya satu soalan lagi. Ma hurrima alaina min mali azwajina. Apakah harta suami-suami kami yang diharamkan kepada kami? Harta suami ini biasanya boleh saja digunakan oleh isteri, tapi sahabiah dia tanya, apa harta suami yang tak boleh kami guna, tak boleh kami buat? Lalu Nabi SAW kata, qalat, perempuan tadi kata, fasa'altuhu, lalu aku tanya. Faqala, Nabi jawab, ta'khudh malahu, kau ambil harta suamimu, fatuhabbi bihi ghairahu, lalu engkau menjadikan seseorang itu suka kepada engkau dengan sebab engkau bagi harta suamimu kepada dia. Harta suami kita sepatutnya kita gunakan untuk kebahagiaan suami kita, menceriakan dia, menjadikan dia gembira. Tiba-tiba kalau ada perempuan yang ambil harta suami dia, bagi kepada adik-beradik dia, bagi kepada ibu bapa dia, supaya ibu bapa dia hidup senang, adik-beradik dia tidak susah, tanpa keredaan suami, Nabi kata tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ada syarat juga. Kalau suami kita seorang yang baik, kalau kita bagi duit RM50, RM100 kepada adik-beradik, biasa kita buat begitu, dia tak marah, dia reda, bahkan dia suka, tak apa, bagilah 200 pun. Bukan senang juga dia, kita ni ada juga duit. Kalau benda ini berlaku di antara kita dengan suami kita begitu, itu boleh kita lakukan walaupun kepada sesiapa. Asalkan suami kita suka, suami kita tidak marah. Tetapi sekiranya kita buat sekali dua, ataupun isteri kita buat sekali dua, kita tegah. Kalau dia buat lagi, dia berdosa. Ini dalam Islam.
Begitu juga dengan keluarga. Isteri kalau dia bagi 100-200 kepada mak dia, suami dia tahu pun suami dia senyum dia. Tak kisah, aku banyak lagi. Jadi tak kenapa isteri bagi, tak bagi tahu suami pun. Padahal duit itu duit suami kerja, isteri tak kerja, tak apa. Tapi kalau lelaki tadi, suami tadi masak, aku cari penat-penat, kau bagi mamamu, kau bagi adik-beradikmu. Adik-beradikmu malas kerja. Kalau tak ada kerja okey juga. Suami masak. Suami pernah sebut sekali, nak bagi lain kali kena minta izin. Tak minta izin haram. Ini untuk isteri, tapi sayang ada 4 orang ya. Minggu depan kena ajak ramai-ramai lagi. Lelaki tak apa ya. Ini bukan kuliah untuk lelaki, bab nila kan. Jadi tak boleh kita ambil harta suami nak bagi orang lain rasa ceria, gembira tanpa minta izin. Kalau minta izin, alhamdulillah. Hadis yang seterusnya, wa an Umaymah binti Ruqayyah qalat, daripada Umaymah binti Ruqayyah, salah seorang sahabat Nabi kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekumpulan wanita. Fabaya'nahu faqulna. Sekumpulan wanita ni semuanya berbai'ah dengan Nabi. Sekarang ini orang malah sangat, setengah golongan, setengah kelompok malah sangat orang bai'ah dengan guru. Sebenarnya bukan apa. Kadang-kadang perasaan dengki, iri hati sebab bila anak murid berbai'ah dengan guru, anak murid ni menjadi istiqomah. Belajar pun istiqomah, berguru pun istiqomah. Jadi kadang-kadang hati yang busuk dia rasa dengki. Mengapa tak ada ramai orang belajar dengan aku, tiba-tiba dengan si Anu bin si Anu ni ramai. Rupanya ada bai'ah. Atau bai'ah ni bid'ah. Jadi kadang-kadang sebutan itu tanpa adanya dalil. Kalau mereka kata haram bai'ah, mereka lah yang bawa dalil. Kita tak perlu bawa dalil. Sebab al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dari konsep agamanya, siapa yang mendakwa, dia yang perlu kemukakan bukti ataupun dalil ataupun saksi. Jadi kita tidak perlu. Jadi daripada Umaymah binti Ruqayyah, beliau berkata, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekumpulan wanita untuk berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami kata, nubayyi'uka ya Rasulullah, kami berbai'ah dengan engkau wahai Rasulullah. Sekumpulan wanita tadi datang jumpa Nabi, kemudian mereka sendiri buat bai'ah dengan Nabi. Nabi tak letak syarat pun. Tadi Nabi yang letak syarat, begini, 5-6 syarat. Sekarang ini golongan wanita dia tahu sudah Nabi berbai'ah dengan orang lain, buat begini syaratnya, maka dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri kata, wahai Rasulullah, aku bai'ah dengan engkau ala alla tusyrika billahi syai'a, untuk aku tidak menyekutukan dengan Allah walaupun dengan sesuatu. Wala nasrik, ini buat sama ya. Dan tidak mencuri, wala nazni, dan tidak berzina, wala naqtul auladana, dan tidak membunuh anak-anak kami. Kenapa? Mereka ataupun Nabi berjanji dengan para sahabiyah tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan. Kerana benda ni satunya diharamkan dalam Islam. Yang kedua, benda ini berleluasa. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencuri berleluasa, merompak berleluasa, berzina berleluasa. Sebab itu kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan para sahabat. Bila Nabi kata berzina ni haram, ya Rasulullah, aku tak boleh kata berzina, pening kepala. Lalu Nabi cakap, bagaimana sekiranya? Nabi tanya kan, kau ada mama, kau ada kakak, kau ada adik perempuan. Hadis tu. Sebab apa? Sebab zaman ini berleluasa. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarikat, dia berbai'ah untuk berzikir sebab zaman mereka manusia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun zikir itu wajib. Sebab manusia dia tidak terbahagi kepada tiga. Imma zakir wa imma ghafil. Kemungkinan dia ingat pada Allah, ataupun kemungkinan juga dia lupa. Masa dia ingat pada Allah, mustahil dia lupa pada Allah. Masa dia lupa, mustahil dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir ingat pada Allah hukumnya wajib, lalai itu hukumnya haram. Jadi wajib kita berzikir. Tapi kenapa ulama tasawuf, ulama sufi dia berbai'ah dengan manusia? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbai'ah dengan masyarakat, beribu-ribu orang bertaubat dengan beliau, beribu-ribu orang. Kenapa dia buat begitu? Sebab zaman dia dan zaman sekarang manusia tak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Main game dengan zikir, anak kita jauh lebih suka main game. Itu anak. Bapa SMS dengan berzikir jauh lebih suka SMS. WhatsApp-nya, WeChat-nya, apapun nama tak tahulah saya, banyak sangat kan. Ambil tasbih jalan-jalan, ambil telefon tengok mesej, sekejap tengok mesej, sekejap tengok WhatsApp. Jadi berzikirnya tak mau, buat benda lain mau. Jadi ulama-ulama ikat kita dengan berjanji. Bukan kata orang kata, buat apa lagi kita bai'ah sedangkan berzikir itu Al-Quran sebut sudah, hadis Nabi sebut sudah. Jadi buat apa lagi sahabat-sahabat berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau mencuri, tak mau berzina, tak mau menyekutukan Allah. Ayat Quran dah sebut sudah, hadis Nabi dah sebut sudah. Dia tak payahlah bai'ah. Tapi tidak, hadis Nabi membuktikan bahawa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi, yang dilakukan oleh kita ini benar. Bila kita tahu ini benar, abaikan apa orang nak cakap. Kerana perjalanan kita adalah perjalanan yang lurus. Wala taltafit. Untuk membersihkan jiwa, kita tidak boleh berpaling kanan, berpaling kiri. Kalau jalan terus ke depan. Kalau orang kata bid'ah, kita pun kata mungkin juga aku rasa lama sudah bid'ah. Kita pun buat setahun, kemudian tahun kedua tu tinggal sudah. Sebab apa? Bid'ah bang. Lepas 5 tahun kita kata, bukan bid'ah ini. Lepas tu ikut lagi, berzikir lagi, membersihkan jiwa. Sampai bila pun tidak bersih jiwa kita. Macam kita nak pergi KK, jumpa di checkpoint, jumpa buah salak. 4 kilo beli buah salak. Itu baru buah salak. Buah lain-lain lagi. Sampai di Ranau sana, sampai di Sandakan, beli lagi Sandakan, shopping lagi di Sandakan. Bila mau sampai KK? Samalah juga perjalanan manusia. Toleh kanan, toleh kiri, banyak syaitan yang mengganggu. Bila kita yakin ada Quran, ada hadis, ada kata-kata ulama yang muktabar, teruskan perjalanan. InsyaAllah hati kita satu hari nanti, sama ada lambat ataupun cepat, dia akan bersih. Kerana Allah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, berusaha, bermujahadah pada jalan kami akan tunjuki subulana, jalan-jalan kami. Jalan Allah banyak. Allah tidak hampirkan kita dengan cara berzikir kepada Allah. Allah hampirkan kita dengan cara mendekati alim ulama. Kita bukan berzikir, kita mendekati alim ulama. Kita rasa sayang, rindu kepada mereka, jumpa mereka pun satu rahmat. Allah tak bagi kita jumpa dengan alim ulama. Allah jadikan hati kita baik, berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Mereka sudah tua, tak sempat kita sembahyang jemaah di masjid, sembahyang jemaah dengan mak bapak kita. Kadang-kadang Allah tidak bagi rezeki kita nak hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Quran. Kenapa tak pandai aku ustaz baca Quran? Lidah aku berat sudah. Perlu sudah kalau mengaji bunyi Jawa, tak bunyi Arabnya. Tapi Allah jadikan hati kita dekat dengan Allah melalui apa? Melalui sembahyang sunat, melalui zikir. Allah ada banyak jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad pada jalan kami akan beri hidayah kepada mereka jalan-jalan kami. Subul plural, sabil singular. Maknanya jalan Allah ini banyak. Allah jadikan kita berbakti kepada manusia. Bukan susah untuk berbakti, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang masjid, benda baik sudah. Tengok selipar berterabur, kita susul. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.
Kita datang masjid bagus sudah. Bila ada kuliah kita ambil rihal, kita letak di depan. Ini berbakti kepada agama. Mungkin inilah keikhlasan yang manusia tidak nampak. Dengan keikhlasan ini kita tidak mampu digoda oleh syaitan. Kenapa? Sebab kita buat benda-benda yang kecil-kecil. Benda besar kalau kita buat kita terasa riak. Kita buat benda kecil kita tak terasa pun riak. Kita tengok ada sampah sikit di atas kapek, kita ambil letak dalam poket. Ada riak, oh ya, guna. Tengok, ini kecil lah ambil. Jarang orang buat benda kecil riak. Sedekah 20 sen riak. Hebat. Jarang. Benda-benda kecil begini kadang-kadang dia terus menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah amal ibadat yang mana sekalipun, asalkan dia menghampirkan diri kepada Allah, kita buat secara berterusan, insya-Allah hati kita akan bersih. Sambung lagi. Wala naqtul auladana wala nahdi bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Sambung sama aja ya. Tidak melakukan pendustaan, wala na'sika fi ma'ruf, dan tidak melakukan maksiat pada engkau, tidak membantah engkau wahai Rasulullah terhadap benda yang baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan, sebut satu kenyataan, fi mastata'tum wa ataqtunna, fi mastata'tunna wa ataqtunna, sekadar yang kamu termampu, sekadar yang terdaya. Ustaz suruh baca zikir begini banyak ni Ustaz. Fi mastata'tum, sekadar mana yang kita mampu, terdaya. Kita mampu baca 1000, baca 1000, tak mampu baca 1000, 100, tak mampu baca 100, 10. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Dalam kaedah agama, benda yang baik ni sekiranya kita tidak boleh buat semua sekali, jangan tinggalkan semua sekali. Guru kita bagi zikir 300, bagi zikir pagi panjang, tiba-tiba kita tak boleh buat semua sekali, kita berkata malas panjang betul, tak payahlah baca semua. Jangan. Sampai bila pun hati kita tidak akan bersih. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah dalam agama. Sebab itu Nabi kata fi mastata'tunna wa ata'tunna, sekadar yang terdaya, sekadar yang mampu. Faqulna Allah wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. Lalu sahabiah-sahabiah yang perempuan tadi kata, Nabi lebih merahmati diri kami sendiri berbanding diri kami. Kalau jadi kami paksa sudah diri kami. Bila berjanji pompong gini komplit. Sebab itu ada sahabat yang nak beramal ibadat siang malam tak mau kawin-kawin. Nak puasa 3 hari berturut-turut tak mau berbuka puasa. Ini menzalimi diri sendiri. Sebab itu Nabi kata fi mastata'tum ataupun mastata'tunna, sekadar yang termampu. Jangan paksa diri. Tapi kita bukan paksa diri kan. Kita memudahkan diri. Kalau sembahyang orang berzikir 33, kita kata 11 cukuplah. Buat 11 2 tahun 3 pun okey bah. Ganjil juga. Last kali 1 saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Doa. Kita terlampau mudah. Itu lain. Halumma nubayyuka ya Rasulullah. Jom ulurkan tangan kau wahai Rasulullah untuk aku berbai'ah, berjanji setia dengan kau wahai Rasulullah. Faqala, maka jawab Nabi, inni la usafihun nisa. Nabi kata, aku tak berjabat salam dengan perempuan. Halumma nubayyuka ya Rasulullah. Sahabiah ni ulur tangan begini dah. Wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu untuk aku berjanji setia. Golongan lelaki berjanji setia berjabat salam, berjabat tangan. Bai'ah dipanggil juga qabdah. Qabdah ni kau genggam, aku genggam tanganku, kau genggam tangan aku. Ini lelaki sama lelaki. Qabdah yang tepi pantai itu lain. Jangan salah paham pula. Nanti Ustaz cakap, qabdah boleh. Sahabat tadi hulur tangan untuk qabdah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Inni la usafihun nisa." Aku tak berjabat salam dengan golongan wanita. Innama qauli li mi'ati imra'atin ka qauli limra'atin wahidatin. Kalau aku bercakap dengan 100 orang perempuan sekalipun, sama juga dengan aku bercakap seorang sama seorang dengan perempuan. Tak payah berjabatlah Nabi kata dengan bahasa kita.
Ustaz, ada orang pejabat salam Ustaz, macam mana? Itu dia lah, bukan kita. Jangan kita pilih, aku pun nak pejabat juga, boleh kan? Tak payah ambil yang mudah. Untuk bertakwa, jangan ambil sekadar takwa, fatwa. Fatwa kadang-kadang lain. Untuk takwa kita kena mempertingkatkan diri kita. Untuk orang lain kita kata boleh, untuk diri kita kata tak boleh. Tak baca Quran satu hari tak boleh, mesti baca juga. Tak berzikir satu hari tak boleh, mesti berzikir juga. Untuk orang lain, kalau kau berzikir hari ni, besok tak berzikir, dia boleh dah tu. Bagus sudah. Jadi kita beratkan hukum terhadap diri kita, kita ringankan hukum untuk orang lain. Jadi setakat itu untuk malam ni, 7.30 lah. Aku lupa oleh hadaz, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung hadis ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Ini sebelum menutup, saya nak sampaikan salam daripada guru saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Ridul Bakhur Al-Hasani. Dia kirim salam. Bulan 12 baru ni dia dah datang Malaysia, datang ke Kuala Lumpur dan juga Kelantan. Baru 4-5 hari yang lepas sampai lagi untuk kali yang ke 4 kali pertama lah tahun ni ya. Tahun lepas 4 kali. Jadi dia kirim salam lagi. Kemarin dia pergi ke Indonesia, kemudian balik ke Mesir. Jadi insya-Allah kalau ada peluang, saya sudah cakap dengan dia untuk datang ke Sabah bulan 3 ni. Tapi tak pasti lagi sebab ada mukhayyam tarbawi di Jelebu, Pahang. Itu Negeri Sembilan.